Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Hafizullah bin Ahmad Sufian, bernombor metrik D202010927001. Hari ini akan memulakan pembincangan kami dengan pengenalan tajuk. Berdasarkan kajian, sejarah mendapati Islam telah bertapak dan berkembang di tanah Melayu sejak sekian lama. Berbagai teori dan hujah telah dikemukakan oleh sarjana-sarjana tempatan dan barat berhubung tarikh kedatangan awal Islam di tanah Melayu. Namun, yang paling penting, Islam telah bertapak di beberapa buah negeri dan diterima baik oleh masyarakat Melayu. Islam dikatakan mula berkembang apabila kerajaan Melayu Melaka bertindak menyebarluas pengaruh Islam di seluruh tanah Melayu. Kedatangan Islam telah membawa suatu pembaharuan kepada kehidupan masyarakat Melayu yang sama sekali berbeza dengan sebelumnya, iaitu terbentuknya satu peradaban baru berteraskan Islam. Pengaruh Islam bukan sahaja berjaya merubah kepercayaan tetapi juga sosio-budaya masyarakat Melayu dari sudut pemerintahan, pendidikan dan kebudayaan. Terdapat 3 teori kedatangan Islam ke tanah Melayu. Yang pertama, teori Islam datang daripada tanah Arab. Menurut teori tersebut, kegiatan perhubungan perdagangan antara orang Arab dan tanah Melayu semenjak zaman sebelum Islam telah muncul di semenanjung tanah Arab. Seterusnya, terdapat beberapa perkampungan orang Islam keturunan Arab di pantai timur dan barat Sumatera. Selanjutnya, terdapat kandungan persuratan Melayu Islam, konsep, istilah dan sistem tulisan Jawi yang menunjukkan sumber-sumber tersebut iaitu sumber Arab dan Timur Tengah sebagai puncanya. Teori yang kedua, Islam berasal daripada India. Teori tersebut menyatakan bahawa wujudnya persamaan batu nisan yang dijumpai di Pasai iaitu batu nisan Sultan Malik Al-Saleh dan di Jawa iaitu batu nisan Maulana Malik Ibrahim dengan yang terdapat di Gujarat, India. Selain itu, terdapat perdagangan yang wujud di antara tanah Melayu sejak zaman pra-Islam lagi. Dan teori yang terakhir, kedatangan Islam daripada Cina. Buktinya ialah terdapat penemuan batu bersurat di Champa pada tahun 1039, di Brunei pada tahun 1048 dan di Terengganu pada tahun 1303. Selain itu, terdapat wujudnya perhubungan perdagangan antara tanah Arab dan negara Cina yang seterusnya membawa kemasukan agama Islam ke Cina dan selanjutnya dari Cina ke tanah Melayu. Kedatangan Islam di alam Melayu telah membawa satu era baru yang menjurus kepada zaman baru dan bertamadun. Islam telah berjaya mengubah minda masyarakat alam Melayu. Masyarakat Melayu tidak lagi berada di alam Hindu-Buddha yang penuh dengan kesesatan, tahyul, mitos dan khurafat. Satu hakikat yang tidak dapat dinafikan bahawa masyarakat di alam Melayu dengan cepat menerima Islam disebabkan keistimewaan yang ada pada agama Islam itu sendiri. Islam mampu berkembang pesat di alam Melayu walaupun pada masa itu orang Melayu sudah mempunyai kepercayaan mereka sendiri. Apabila orang Melayu telah memeluk agama Islam, ia membawa perubahan yang amat nyata. Kedatangan Islam ke tanah Melayu telah membawa perubahan yang amat besar terhadap masyarakat Melayu dalam beberapa aspek. Di antara kesan-kesan dan perubahan-perubahan tersebut adalah seperti berikut. Yang pertama ialah akidah dan kepercayaan. Kedua, politik dan pemerintahan. Ketiga, perundangan. Keempat, pendidikan dan keilmuan. Kelima, bahasa dan sistem tulisan. Keenam, sosial. Tujuh, ekonomi dan yang terakhir, kesenian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Nasiha binti Fashul Mubin, nombor metrik D2021094803. Seterusnya, sumbangan tamadun Islam dari segi sains dan teknologi. Antara sumbangan tamadun Islam dari segi sains dan teknologi ialah terdapat beberapa penemuan baharu dalam pelbagai bidang, antaranya bidang fizik, kimia, falak dan banyak lagi. Kajian telah dilakukan dan berjaya melahirkan ramai tokoh-tokoh ilmuwan tamadun Islam. Seterusnya, kejuruteraan bangunan mempunyai kaitan rapat dengan bidang arkitek, telah berjaya menonjolkan teknologi seni bina Islam yang mengagumkan. Sebagai contoh,
membina masjid dengan seni bina yang mengagumkan dan mendirikan hospital mengikut kepakaran. Selain itu, sains dan teknologi dan kejuruteraan tidak dapat dipisahkan dengan bidang ilmu dalam Islam. Tradisi Islam adalah untuk melahirkan para saintis berteknologi Muslim yang beriman dan berakhlak. Sejarawan Barat telah cuba menyampaikan serba sedikit tentang kualiti dan kuantiti sumbangan Islam dalam bidang ilmu sains. Seterusnya, pencapaian dalam bidang astronomi, fizik, biologi dan matematik. Penulisan ini ditulis melalui persembahan dan gaya bahasa yang mudah difahami serta info yang padat kepada setiap lapisan pembaca dan menarik untuk dibaca. Akhir sekali, buku-buku yang dihasilkan oleh sarjana-sarjana Muslim kekal relevan hingga kini dan teori-teori. Antara sumbangan besar para saintis Muslim di dalam bidang sains dan teknologi ialah memulakan tradisi menjalankan uji kaji yang teliti dan teratur. Baiklah, sebelum saya meneruskan pembentangan ini, ikutlah cara saya memperkenalkan diri dahulu. Okey, saya Nur Alia Zafira binti Mustafa yang memegang kad matrik di 20209471. Seperti yang kita sedia maklum, kedatangan Islam ni telah memberi kesedaran kepada masyarakat khususnya di alam Melayu ke arah bersifat ilmiah dan saintifik. Semenjak kedatangan Islam mendapat sambutan, kegiatan agama, ilmu dan pendidikan Islam telah diusahakan secara bersungguh-sungguh oleh para ulama dan pendakwah Islam. Apakah sistem pendidikan yang digunakan? Antara sistem pendidikan yang digunakan di Malaysia untuk mencari dan menambah ilmu pengetahuan adalah seperti madrasah atau sekolah agama serta pondok. Pada awalnya, sistem pendidikan adalah bermula daripada pondok. Seperti yang kita ketahui, pondok adalah tempat lahirnya ramai tokoh-tokoh ilmuwan serta para ulama terdahulu. Seterusnya adalah sistem madrasah atau sekolah agama. Madrasah dan sekolah pula menjadikan pembelajaran lebih bersistematik serta dapat mempelbagaikan mata pelajaran. Tidak hanya berfokus pada pendidikan Islam sahaja, malah boleh didapati bahasa Melayu, matematik, sains dan sebagainya. Sahaja daripada saya. Seterusnya, saya mempersilakan ahli kumpulan yang lain untuk menyambung pembentangan. Kedatangan tamadun Islam ke alam Melayu membawa rahmat yang besar kepada penduduknya, termasuklah dalam aspek ekonomi. Antaranya adalah sistem hidup yang lengkap dan sempurna telah wujud bagi mengetengahkan suatu bentuk ekonomi dan kewangan yang ideal untuk membawa ke arah keamanan dan keadilan sosial. Hal ini dapat dilihat melalui aktiviti ekonomi yang tidak bercanggah dengan syarat seperti riba, menipu dan monopoli demi mencari keuntungan individu di samping melahirkan kebahagiaan bersama bagi masyarakat. Tambahannya pula, penubuhan institusi kewangan Islam seperti Baitul Mal memainkan peranan penting sebagai menyelenggarakan segala harta umum atau tempat penyimpanan barang-barang berharga. Institusi Baitul Mal sememangnya telah lama wujud di Malaysia, tetapi konsep dan pelaksanaannya tidak sama seperti yang pernah diamalkan pada zaman awal pentadbiran Islam, pemerintahan Islam. Dalam struktur pentadbiran negara, Baitul Mal merupakan satu unit kecil terletak di bahagian suatu struktur kuasa perundangan negeri. Struktur pentadbiran Baitul Mal adalah terletak di bawah suatu badan dikenali sebagai Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu. Majlis inilah yang bertanggungjawab secara langsung tentang perjalanan undang-undang pentadbiran agama Islam, termasuk soal harta dan kewangan Baitul Mal di negeri-negeri berkenaan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syahrul bin Cik Abdullah, memegang matri number D202010192663. Hari ini saya akan membentangkan tentang kesimpulan sumbangan tamadun Islam di negara kita, iaitu di Malaysia. Ini dapat disimpulkan bahawa kedatangan Islam di Malaysia telah banyak mencorakkan bukan sahaja kehidupan umat Islam di Malaysia, tetapi malah juga rakyat bukan Islam di negara kita, di Malaysia juga dapat terkesan melalui sumbangan tamadun Islam ini. Ya, hanya dengan mengimbau perkembangan tamadun Islam di Malaysia dan peranan agama Islam di Malaysia itu sendiri dapat membantu Muslim untuk mengenali identiti dirinya dengan lebih baik dari aspek keagamaan dan kenegaraan. Sebelum kedatangan Islam, kita dapat tahu bahawa tamadun Malaysia bermula dari asas yang rapuh dengan kepercayaan masing-masing yang terbina daripada elemen-elemen yang dicipta oleh manusia sendiri. Dan setelah dijajah oleh beberapa kuasa asing ke atas tanah Melayu, menyukarkan lagi perpaduan dan penyusunan struktur tamadun di Malaysia. Dengan kedatangan Islam, Malaysia telah merdeka, dia beridentitikan negara Islam, nilai-nilai Islam telah diserapkan ke dalam seluruh aspek kehidupan masyarakat di Malaysia. Dengan petunjuk dari agama Islam juga, Malaysia mampu membangunkan dengan pesat dan harmoni. Rakyatnya pula bertolak ansur dan sentiasa mengamalkan nilai mufakat dan saling menghormati hak orang lain. Dengan berteraskan Islam juga, hak dan kebebasan setiap kaum juga terpelihara. Nilai yang murni ini berasas daripada agama Islam dan boleh dirujuk seperti dalam perlembagaan negara yang memperuntukkan bahawa semua orang adalah sama rata di sisi undang-undang dan berhak mendapat perlindungan yang sama rata di sisi undang-undang. Akhir sekali, kini kita dapat dilihat dengan jelas ketidakseimbangan yang berlaku dalam bagaimana manusia hidup dengan sifat dengki, menindas, rakus dan tidak berperi kemanusiaan. Sebagai satu agama yang hadir dengan matlamat membawa manusia ke arah kebaikan dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka dunia Islam perlu mencipta semula ciri zaman keemasan yang merakumi kesejahteraan oleh semua masyarakat. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.